kita dah tengok skala, kita tengok statistics of course, yang tu dah habis alhamdulillah. Kemudian kita kata measurement is about putting numbers, kan? And putting numbers basically based on trait. Kalau trait kita kata, kita nak kata pencapaian matematik ataupun mathematics math ability, okay, adalah itu dia punya trait matematik. Dia ni pandai matematik ke tak? Okay, ada yang trait yang tentang creativity, tentang hedonism, okay, sejauh mana dia suka tentang keduniaan ataupun apa, perkara materialistik berbentuk hiburan, okay, kecenderungan mengambil risiko dan sebagainya. Dan kalau kita boleh letak manusia, mungkin kalau apa, Yusuf Islam tadi macam saya kata, ataupun programmer, they are creative, so they are high end location mereka. Kalau hedonism, mungkin religious leaders, the hedonism was known ataupun stereotype to be like, you know, at the end, or memang sepatutnya lah, okay. And normal people maybe, you know, meet, or those who party like a rock star is high, the hedonism, okay. Kecenderungan mengambil risiko, those are the high end yang mungkin tak terlalu mengambil risiko lah, tapi still lagi mau membuat aktiviti fizikal, you go to the gym. And then here is actually, kalau ada yang kata, okay, trait apa, emotional stability ke apa, kestabilan emosi ataupun kecerdasan emosi. So we see these three people, they are located in 3 different location. Okay, maksudnya kat mana kita, where are we, low ke high ke, and that's what we want to measure. Itulah tujuan pengukuran sebenarnya. Kita nak assign number, and assign number based on where are we on that scale or trait continuum. Okay, here kalau kita kata low, okay, low tu berapa? 1, 10, negative 3. Remember Z-score, the range is actually dia punya mean 0, standard deviation dia 1, and ada kalau dia bawah 0 boleh tendency kepada negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 3 tu consider dah very low lah. Okay, so yang ni ingat tak the first few classes that we had? Okay, the handsome continuum, the same thing. Where are they located? If like this, you might agree, you might not agree, you know. So these are all subjectivity. Kita letak number juga, low and high. So basically 1 sampai 10. Ada 1 sampai 5, ada 1 sampai 100, and vice and more. Okay. Here, scaling. Bila kita bagi number, letak dekat continuum, that line, kan, long line tu, daripada low ke high tu, we are actually doing scaling, penskalaan. Bila kita letak number, okay, ni skala ni handsome 1 sampai 10, okay, that's scaling. Because we want to make sense of people's location lah. High, low tu berapa, high tu berapa, okay. So we assign numeric scale, kita letak nombor, skala bernombor, okay. Kadang-kadang kita kata arbitrary penggunaan skala ni, sebabnya kita guna berdasarkan pilihan kita ataupun kesesuaian. Kita rasa arbitrary, that's what it mean, based on random choice or personal desire. Okay, ada banyak cara nak buat ni. Okay, dan bila kita buat skala, itulah dinamakan scaling. Okay, here you see different types of scaling. It can be 0, 50, 100, 1, 5, 10, negative 3, 0, 3. Okay, so where are they located at on that trait continuum? Okay, ni apa? Berat. Okay, berat ada bentuk pound, ada gram, ada kilogram. Berat ataupun jisim mass. Okay, this is berat. Okay, so apa? The same thing. Kita letak skala. Bila kita penskalaan lah, okay, yang ni dalam bentuk apa, pound. Yang ni kita tukar dia punya skala jadi gram. Yang ni kita guna skala yang lebih besar, 1 kilogram hingga 10. Okay. So what does scaling have in common with this? This is a ruler. Apakah persamaan penskalaan ataupun scaling dengan pembaris ni? Remember, penskalaan means kita assign numbers dekat scale. Jadi this is actually a type of scale, because we have the whole thing and then we have numbers assigned to it. Okay, and bila kita tengok ni, kita tahu okay, inilah
It's a type of scale. Okay, bila kita guna dia untuk mengukur, kita we do scaling. What about this? Tahu tak apa gambar ni? Anyone? Empat dot, all the dots and then all the circle, the wind tu macam sebenarnya angin tu. Okay. Taufan, yes, Adam. It's a hurricane. Okay, it's a taufan. Yes, Jiha. Hurricane. And apa? So basically, these are actually, when you see it, this is actually a category hurricane. And I was in Miami at that time, but alhamdulillah, no, adalah slight hurricane tapi it wasn't that bad. Macam ada dulu kita cakap Katrina. My supervisor punya rumah terbumbung tercabut masa Katrina, but I came few years after the Katrina, so dekat Miami, so selamat lah. Tapi we know lah dekat Miami tu memang diketahui lah apa hurricane state. Even Miami punya logo pun Kane, Kane State. Okay, Kane State pula, Kane Campus. Sebabnya hurricane. And kat sini kita measure lah the skala ataupun kategori berdasarkan kelajuan angin. Okay, and this is also scaling. When we want to categorize the hurricane, kategori 1, 2, 3, okay. Yang ni I like this, especially musim tengkujuh, alhamdulillah dah lepas. Every time I taught this class, selalunya time-time tu lah akan banjir. Okay, especially di pantai timur masa tu. Ada sekali di Kedah juga. So this is apa? Paras kaki, paras taxi, paras bus. Okay, so this we are actually giving the numbers of the scale of the flood, apa banjir. The same. Okay, so it could be trade, it could be a natural disaster and everything. We do scaling all the time. Okay, jadi kat sini kalau yang ni just an exercise lah. Okay, so okay. Oh. Okay. Kalau kita nak develop a skill, katanya, maksudnya apa skala yang kita nak guna? Dia kata ada, okay, ada 20 item. Okay, kita akan measure dia 1 sampai 4. Low, 1, 4, high. Okay, ada 20 item. Kalau kita nak letak dia markah penuh, contohnya macam pengiraan lah. Maksudnya kalau dia ni low, dia area mana, kalau dia ni high, area mana. So tadi kita boleh nampak lah, kita tengok tadi scale from 0 to 80. Sebabnya, kenapa 80? 80 ni markah penuh lah. Sebabnya 4 tu high kan, ada 20 item. So 20 kali 4 lah markah penuh. So dia akan dapat 80. So dia sama ada. Okay, kalau dia score 80 means his location is high on this physical well-being, kesejahteraan physical. Okay, and this one kosong, maksudnya very ni memang zero lah, tapi dia kata low, kita tahu lah this is range of rendah. Maksudnya kesejahteraan fizikal dia rendah. Ini tinggi. Kalau dia score bila kita kira markah penuh. So this is the scale we want to use, 0 to 80. Dia kata, oh tak, kenapa tak guna 100? Because we based on the number that we use, kan? Berapa yang kita nak guna. So skala dia 1 sampai 4. Kalau 1 sampai 5 mungkin. So 5 kali 20. So markah penuh 100. If we use 5 is as high. So this one you can choose too. 1 low, 4 high. Kalau dalam research nanti you'll see lah people are trying to make it like 1 sampai 10, 1 sampai 5 and everything. So it depends. Okay. So the thing is nak cakap kata penggunaan skala 0 sampai 80. Okay. Yang ni, again, what numeric scale is used for IQ test? Najmi saya tak try lagi. Tok Kalut nanti saya nak try juga. Najmi kata Najmi dah buatkan IQ test. Okay, numeric scale of IQ test, remember? Inilah, okay. Kalau dia ada macam, okay, 55 all the way to 145. Okay, so kat sini dia bagi tahu lah. Kalau antara 85 sampai 115 ni, maksudnya IQ dia normal, which is good because I think I might be normal too. This is me where I am kat area ni lah. Okay, tapi kalau dah 115 ke atas, dah superior and stuff. Okay, so above 145 katanya genius. Hari tu kita kata untuk kanak-kanak 30 tu dah genius. Okay, 2 standard deviation. Okay, 1, 2. Remember?
Sebab 15 kan standard deviation untuk IQ. We know that. Dekat dunia lah, majority IQ test memang dia punya skala 100 mean, mean dia 100, standard deviation 15. Okay. Ada pelbagai jenis skala pengukuran, measurement scale. Okay, ada 4 jenis. Ada nominal, ordinal, interval, ratio. Tadi saya dah cakap dalam WhatsApp sikit, go through sikit kalau sempat. Okay, okay, yang ni kalau dalam SPSS. Dalam SPSS, if you go to measure, nanti dia ada scale, ordinal, nominal. Okay, yang ni ada 3, yang ni ada 4. So, mana lagi satu? Okay, satu lagi, scale ni is actually mewakili interval dan ratio. Maksudnya yang ni dia collapse jadi scale. Dia masuk dalam, kalau SPSS lah, dia masuk jadi scale. Okay, jadi kita tahu lah kalau kita set kita punya scale tu interval dengan scale ni, maksudnya it could be interval or ratio. Sebabnya interval dengan ratio tu ada slightly persamaan yang lebih kurang sama, kecuali satu karakteristik. We're gonna go through later. Ordinal, nominal. Okay, ada dia punya characteristics we're gonna go through soon. Okay, here nominal. Nominal, the idea is actually dia nak tunjuk kata satu benda ataupun satu pun boleh ubah tu dia berbeza dengan satu lagi. Jadi dia tak ada quantitative properties ni, nak tunjuk kata ada perbezaan saja. Maksudnya A, B, C. Maksudnya dia tak semestinya A lebih bagus daripada B, B lebih bagus daripada C. Just kita nak cuma label. That's why we call it nominal. It comes from the word name. We just want to name. Okay, so bila kita kata skala nominal tu maksudnya contoh country, daripada mana, asal negara mana, okay, bangsa apa, etnik apa, okay, kahwin belum, okay, lelaki perempuan, gender. Okay, so it doesn't mean that when you are married you are actually superior or higher in the trait continuum. Tak, it's just nak tunjuk kata ada perbezaan. Okay, yang ni group ni, yang ni group ni, yang ni group ni. No quantitative properties. Okay, kita bukan nak katakan kalau group C lebih bagus daripada group B, no. We just want to label them. So, no comparison can be made. Maksudnya dia tak adalah, macam boleh kita tambah tolak bahagi darab lah. We just want to label. Okay. Ordinal. Okay. When ordinal, this is when, boleh sikit lah. Kita boleh dah boleh ada nombor sikit. Okay. Dia sama juga ada perbezaan antara satu dengan dua, dua dengan tiga, okay, or 100 plus dengan sprite. This is basically if we are actually based on rank ataupun order. Sebab ni dia punya, it comes from the word order. Ordinal means order, means it has dia ada kelas yang berbeza dan kelas ni pula ada ranking ataupun susunan, ikut susunan dia. Okay, jadi susunan dia boleh berdasarkan magnitude lah, berapa banyak. Okay, and cuma satunya ialah no information regarding differences ataupun intervals. We'll go that. Means no objective distance. No objective distance means tak ada beza. Bukan tak ada. Bukan maksudnya kita susah nak beza. Bila kita rank ni, preference kan. Okay, we'll see. This is the trait continuum on soda preference. Minat tentang soda lah. Okay, ada dua orang, Nur dengan Liana. Okay, so ini adalah ini adalah soda-soda yang diberilah untuk mereka rank lah. Okay, yang mana satu mereka suka. Okay, jadi Liana warna biru, Nur warna biru. So dia punya preference Pepsi nombor 1, kemudian 100 plus nombor 2. Lepas tu 7up, Sprite and Fanta and so on. Tapi kita tengoklah, okay, ada tak beza? Pepsi dengan 100 plus mungkin dia suka, okay. Kalau tak ada Pepsi, next is 100 plus. Because not that much different lah. Okay, tapi kalau boleh 100 plus. Kalau tak ada sangat, barulah 7up. See the way she rank. Okay, maksudnya kau boleh ada Pepsi dengan 100 plus. Yang ni boleh we use boleh dekat-dekat lah. Tapi yang ni dah jauh. Samalah Sprite. Last kali baru Fanta. Tapi kalau Liana pula, okay, dia suka Pepsi. 100 plus pun sama nombor 2. Tapi kalau boleh dia mesti nak Pepsi. Okay, lepas tu baru nak Fanta. So the way that she rank the preference different. So yang ni lah yang kata tak ada objective distance. Jarak dia tu tak objektif. Sebabnya kalau objektif maksudnya Pepsi dengan 100 plus sama jarak dengan perbezaan 100 plus dengan 7up. 7up dengan Sprite. Dan macam pembaris. Okay. So yang ni is a order. It could be anything. Sama juga. Macam habis katalah rentah desa. Okay. Rentah desa kan. Dia
Kalau dia habis jam pertama, nombor 1. Jam kedua, nombor 2. Tapi tiba-tiba nombor 3, tiba-tiba dia beza berapa jam? Dia beza 3 jam. 3 jam kemudian barulah orang nombor 3 hadir. So ini dia rank lah 1, 2, 3. Tapi kita tengoklah, there's no equal distance between 1 dengan 2. Dengan 2 dengan 3, very far. So yang ni kata tak ada objective distance. Jarak yang objektif ataupun distance yang sama. Okay, this is the same. Yang kita tengok hari tu masa a little bit on correlation. Remember I told you bila kita syllabus lama kita kena kira tangan, the same thing. Kita rank kan based on markah. Kemudian kita kata rank matematik, rank science. Masa kita buat correlation tu Spearman kan, kita kena correlate pula. Kita kira lah dia punya ikut formula yang dia beri. Tapi kalau SPSS, you can get it less than 1 second. And then the third one, skala ketiga, skala interval. Okay, skala interval ni kan equal intervals. Okay, this one is good because ada interval yang sama. Maksudnya 2 tolak 1, 1. 3 tolak 2, 1. 4 tolak 3, 1. The same. Equal. Equal interval ataupun equal distance. Jadi kita boleh tolak lah. Itu dia punya kelebihan dia. Sebabnya kita boleh tolak tambah bahagi darab. Kita boleh buat mathematics. We can do mathematic calculation. Okay. Cuma katalah kita kata okay, kita kata macam tadi kesejahteraan fizikal tadi tu kosong. Okay. Adakah kosong maksudnya dia tak ada kesejahteraan fizikal ataupun hanya rendah? Okay. Sebabnya dia punya beza dia ialah yang inilah beza dengan ratio tadi. Kan ratio dengan interval dalam SPSS kita panggil scale kan. So yang ni however the 0 point does not have natural meaning. Maksudnya it has an arbitrary. Maksudnya kita just cakap 0 tu for the sake of we put 0 to show it's very low. It's not because it ada absence of something. Maksudnya kalau dia 0, tak ada kesejahteraan fizikal. Tak. It's just low. Okay. Kalau betul yang dikata have natural meaning, maksudnya kalau mungkin dari segi ketiadaan, maksudnya absence. Absence, kalau 0 tu maksudnya tak ada. Memang tak ada benda tu. Okay. But we don't say that on kecerdasan. Especially kalau yang dapat markah kosong dalam mathematics. Oh, matematik dia, pencapaian matematik dia 0. Ketiadaan pencapaian matematik, no. They still maybe can understand 1, 2, 3, 4 and everything. But it's just very, very low. Sangat-sangat rendah. That's the thing. So basically interval ialah equal distance, ada jarak yang lebih kurang sama. Kemudian dia ada arbitrary 0 ataupun maksudnya 0 dia tu tak ada maksud yang natural. Okey. Yang ni degree Celsius. Contoh kosong. Kosong, apa maksud kosong kalau 0 degree Celsius? Dia bukan maksudnya ketiadaan haba kan, dia hanya capai takat beku. Okay, kat sini. Okay, samalah Fahrenheit pun. Tapi Fahrenheit takat beku dia 30. This is different skala lah. Ingat tak? Different skala. Ini kita guna skala Celsius and then this one we use Fahrenheit. Okay, takat beku Fahrenheit like 30 degree of Fahrenheit. Yang tu sejuk lah, beku dah. Okay, so but for Celsius is 0. Tapi regardless of 30 degree Fahrenheit ataupun 0 darjah Celsius, maksudnya it doesn't mean that kosong tu ketiadaan haba. Ialah pencapaian tahap beku. So the same thing. So example of degree Celsius dengan Fahrenheit pun sama. Okay. Yang ni I think if you notice this is actually your dalam assessment specs tu this is your game rubric. Nanti you guys have to actually in pairs in groups kena bagi markah lah, jadi juri lah. Okay, great. Your friends punya game, you have to do game, remember the assessment engineering. Okay, so ini ialah rubriknya lah 1 sampai 10. Okay, so yang ni ialah interval sebab ada beza lah 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4 dan seterusnya. So this one kita kata ada 8 item kali dengan 10 lah markah penuh. Jadi skala dia kita guna 0 sampai 80.
Okay. Sebab 8 kriteria kali 10 markah maksimum. Satu kriteria markah maksimum ni 10. Okay. So that is actually the score. This is an example of interval. Selalunya rubrik. Okay, ratio lebih kurang sama. Sama juga. Dia mesti ada equal distance tu mesti ada. Okay, equal intervals. Cuma it has a true 0 point. Maksudnya kalau okay, yang ni pun ada khilaf lah in terms of time ni, sebab dia kata zero ni bukannya ketiadaan masa, tapi kalau kita guna jam randik untuk tengok, maksudnya kita tak mula lagi lah, time has not started. Okay, zero time, which is ratio lah. Okay, heartbeats, kalau zero heartbeats kiok lah kan. Okay, maksudnya mati lah, maksudnya ketiadaan heartbeat or mati. Okay, weight, ada pendapat kata ialah ratios, sebab kalau zero maksudnya tak ada jisim lah, tak ada berat lah. Okay, means zero means we put rice, kalau letak sebutir ada tak berat, ada dah. Okay, so when it's zero, the skala dekat neraca tu tunjuk zero means absence of weight, so ada natural meaning. Jadi it has true 0 point. Okay, so that is ratio, tapi sama macam interval. And that's why dalam SPSS dia dipanggil scale saja. Interval sama. Kecuali satu sifat. Interval ni there's arbitrary zero. Yang ni ada true 0 point. Maksudnya kalau kosong tu memang kosong. Bukannya rendah ke ataupun something else. Okay. Kelvin lagi satu. Tadi temperature kita tengok Fahrenheit dengan Celsius, yes, they are interval. Tapi kalau Kelvin, bila kita kira Kelvin di all thermodynamic, siapa yang berminat dengan fizik sikit-sikit, lebih kurang macam tu lah. So basically, it's actually Kelvin ni diguna thermodynamic temperature, dia skala dia. Jadi bila kosong, maksudnya all temperature tu maksudnya all thermal motion ends. Okay, so absolute zero, 0 K ataupun 0 Kelvin sama dengan negatif 0.273.15 Fahrenheit Celsius ataupun degrees negative this one 400 something Fahrenheit. Okay, masa ni kat sini thermal motion ends zero. Tak ada, memang betul-betul true zero. Okay, that's Kelvin. Kelvin satu je lah yang bersifat ratio. And then kalau again, just for the sake of labeling again, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Celsius, we just put everything on the same scale. Okay, so we can see, okay, Celsius and Fahrenheit, they are intervals, sebabnya dia zero means it's not zero, but K, yes, is ratio. Tapi kalau dalam SPSS, they treat them as equal because 100 tolak 90, 90 tolak 80, okay, 70, the same, okay. So here is actually the sum of the types of measurement scale. Nominal, maksudnya tak ada magnitude. Maksudnya kita bukan nak tunjukkan kata 10 lebih rendah daripada 20. That's vice versa. Okay. And of course, no equal intervals, no absolute zero. Just nak tunjuk kata kualitatif. Okay. A, B, C, lelaki, perempuan, Kedah, Johor, okay, asal mana, okay, Melayu, India. Interval ordinal ada dah, tapi kita dah mula nak rank, kita nak susunlah ikut kedudukan. Ada magnitude tapi tak ada equal interval, maksudnya jarak antara, ingat tak, nombor satu pelari maraton yang dapat nombor satu mungkin beza dia dengan dua dengan nombor satu, beza dengan 3 dengan nombor 4 lain. Okay, so there is no equal intervals. Ataupun preference kan, preference in terms of nak suka makan apa, ikut ranking. Tapi kita tak adalah macam, oh definitely, maksudnya nasi lemak boleh tolak dengan kuih tiaw, kuih tiaw boleh tolak dengan mi goreng. Okay, I'm hungry. Okay, so yang interval dengan ni sajalah ada equal distance, equal intervals lah. Kita kata interval lah, sela. Interval tu maksudnya sela. Okay, sela dalam bahasa Melayu. Okay, ni no absolute zero. Maksudnya kosong matematik bukannya tiada pencapaian matematik, dia kosong. Okay,
ataupun kebolehan matematik dia kosong. Cuma markah dia kosong, rendah. Okay. Have absolute zero maksudnya ketiadaan suhu, ketiadaan masa, ketiadaan jisim. Okay. That is actually the zero. Sebab tu kita boleh kira nisbah. Okay. 1 hingga 1/5. Okay. Yang tu sebab kita boleh kira nisbah. Maksudnya ni 5 kali 5 kali lah daripada 1. Okay. This one kalau guna muka ni skala apa kita guna untuk kalau ada survey dia tunjuk muka. Okey, ekspresi muka manakah yang anda tengok bila anda tengok apa? Kalau tengok kelas tutoring sessions, waktu hari Selasa dengan Khamis. Muka mana anda tengok? Muka mana anda akan perasaan anda lah. Apa perasaan anda based on muka mana yang paling close? Okay. Lebih biar buat emoji juga. Okay, muka happy lah. Okay. Oh, kelas kita bukan Tuesday Thursday, silap pula. Nama apa? Ahad Rabu. Ke muka ni? Okay. Okay, my tutor. Okay, it could be my tutor means who? My instructor. Okay. Oh, buat muka sedih. Oh, semua nombor 3. Tak ada yang muka happy macam ni. Muka nampak gigi. Sebab emoji kat Webex tak ada. Okay. So this one actually some people call it order. Sebabnya yang ni mungkin lebih tinggi lah daripada yang ni. Tapi yang ni tak tahulah yang ni semar sikit ke, semar banyak ke. Okay. Tapi kalau kita buat research, selalunya kita kata ini interval lah. Adalah beza sebab kita nak tolak bahagi darab, nak make sense lah. Sebab at the end kita bagi numbers, we are doing measurement. Kan? Gigi dia kuning pula dah. Okay. Yang nampak gigi ni kita bagi 4. Sebab tinggi lah. Okay. Yang tak nampak gigi, yang senyum simpul ni 3. Yang muka masam ni tapi tak adalah mengamuk macam pakcik ni kan. So 2. Ini 1. Okay. Jadi kita kata mungkin skala ni boleh skala interval. Kita buat assumption. It's all about assumption. Statistics is all about anggapan. Kita buat andaian. Okay. So, untuk mental measurement, bila kita kira dalam kelas, bila kita kira markah, bila kita kira benda yang kita tak nampak, kita nak treat ataupun kita nak make sure our scale tu interval. Maksudnya, 1 unit bertambah sama keseluruhan trait continuum tu. Tak adalah segi macam, sini tiba-tiba jauh, sini dekat. Okay, beza dia. Okay, so itu yang nak masukkan supaya kita boleh buat calculation lah. Kita boleh tambah bahagi darab, okay, dan kita boleh dapat values dengan maksud yang bermakna lah, meaningful way. Okay, tak adalah maksud. We can make sense. Okay, maksudnya, pencapaian matematik dia, yang ni 50, yang ni 40. Okay, we know. Yang 40 ni tak cukup standard lagi what we should do nak bagi dia dapat 50. So, we know. Okay. Okay, so yang ni, can you remind me of a scaling or trait continuum yang tak interval? Bila kita kata dalam pendidikan, dalam kalau kita nak kira IQ ataupun depresi ke kan, kita guna interval, skala berbentuk interval supaya kita boleh buat pengukuran dengan bermakna. Tapi benda yang tak interval, skala yang tak interval ingat tak? Contoh, anyone? Boleh chat ke? Okay, you can go back to the notes. Okay, dah tertekan. Okay, go back to the notes and you'll see anything that is not interval, nominal, ordinal dengan ratio. Okay, but ratio similar dengan interval, cuma ratio ada through 0. Okay, so here, what do interval scales have to do with this picture? This is just for fun. Apa beza dia? Equal. Dia orang sama tapi berbeza sikit. Equal difference. Okay. Yang tu nak kata ataupun equal interval. Okay. This is my it's a good picture. Sebab yang ni hidung dia pun panjang. Cuma yang ni warna merah. Yang ni warna black. That's just for fun. We just want to show that they are equal difference ataupun equal interval. Ada sela yang sama. Okay. Tadi kita tengok skala. Kenapa skala? Sebabnya kita nak
tentukan lokasi. Okay, bila kita nak tentukan lokasi, lokasi siapa? Lokasi manusia, lokasi kita ataupun lokasi item kita. Item kita susah ke, senang ke? Kalau person property pandai ke, high ke, low ke, kacak ke, tak kacak ke? Okay, so those are person properties. And remember, measurement, ingat tak pasir panas? Measurement is actually a two-way street. And kita kata ada person, properties, kita kata interaksi tu antara person dengan item. But now we are talking about person. So person pun ada ciri-ciri dia ataupun properties dia. Jadi there it goes with the person properties. Okay, person property is based on person location. So here dia kata in measurement, the person property is the location of individual. Kat mana mereka di trade continuum tu. Okay, macam tadi lah, tinggi, rendah kan. So basically kita guna score. Kita guna markah untuk kita anggarkan. Kita pun dapat markah tu belum tentu dia memang tepat. Kita buat anggaran lah bila kita bagi 50%. Okay. Sederhana pandai lah lebih kurang. Okay. The process of determining a person's location is actually measurement. Assign number. Okay. Pada lokasi yang diberi ataupun skala yang diberi. Okay, that is actually a measurement. Okay. Ini ulang balik lah. Ini cuma dia punya penjelasan dalam bahasa Melayu, direct translation. Okay, so can you recall the detailed definition? Ingat tak lagi apa definisi yang lebih terperinci masa first class? If you don't, just remember. Oh, I already put here. Okay, it's actually procedure untuk assign numbers ataupun scores bagi nombor kepada specified attribute ataupun karakteristik. Attribute ataupun karakteristik tu kita panggil trait. Trait tu kan, creativity, math achievement, handsome, okay, of a person or entity, okay, according to specific set of rules. Bila set of rules ni lah kita guna kan, soalan yang sama, kondisi yang sama, they want to aircon yang sama, jangan kat depan panas, kat belakang sejuk, okey, bunyi bunyi diam yang sama, pemeriksa yang penjaga peperiksaan yang sama adil, okey, tiba-tiba tak dah dia pergi bagi jawapan dekat geng belah kanan, okey, so that's the rules, okay, those are the rules, and hopefully bila kita nak buat measurement we follow all the rules, insyaAllah. Okay, again, this is a translation only from Open University Malaysia. Okay, remember this? This is a person location. We give numbers now. We are doing measurement. 10, 10, 60, 110. Okay, so yang ni a little bit of advanced. Cuma yang kita akan buat dalam kelas ni yang kita banyak guna, kita guna ni lah, true score model ataupun CTT, just for you know. IRT ni a little bit advanced. Kalau buat master, buat belajar IRT. Okay, so yang selalu kita guna measurement models, kita guna CTT. I already share it last time masa kelas first pun kita bagi tahu kata ada quality item, quality person location, kemudian ada model untuk kira ataupun untuk estimate. Okay, bila kita kata model dan untuk estimate the quality of measurement, quality pengukuran kita tu, okay, kita nak make sure kita kata walaupun apa saja cara yang kita guna untuk tengok ataupun ukur trade level, okay, kita tengok quality, nak make sure kata pengukuran kita tu berkualiti, it depends on these two, measurement error and validity. Hari tu Bihar JH ke yang cerita pasal validity, kebolehpercayaan dengan kesahan. Okay, so it's actually based on nak make sure kata quality kita, maksudnya pengukuran kita mestilah free ataupun having less measurement error, ralat pengukuran, dan mestilah ada kesahan. Okay, yang ni measurement error ni maksudnya bila kita expect dia 50%, maksudnya kita make sure benda yang kita estimate tu close lah, dekat lah. Okay, memang 50 pun secara realitinya.
Okay, that is actually the bila dia punya kecerdasan betulnya 50 dan bila matematik skornya pun 50, maksudnya kita tak kata tak ada ralat lah. Tapi kalau dalam 1, 2 macam 51, 49, okey, ada juga. Tapi kurang. Okey, bila kita guna, tapi kita tak gunalah, kita tak cakap lah bila kita cakap dekat apa ibu bapa, kita tak katalah error. Kita kata keboleh percayaan. Sebabnya bila error kurang, keboleh percayaan akan tinggi. So this is when we talk about reliability, keboleh percayaan. And then we talk also about validity. Yang ni maksudnya bila kita kata skor kita tu valid, maksudnya skor kita tu bila kita buat interpretasi, sahlah interpretasi yang kita buat. I'll let you know more. Tapi tahu kata quality of measurement, sebabnya foundationnya ialah kena ada keboleh percayaan, reliability and validity, kesahan. Okay, so two important aspects of measurement. It has to be, the score must be valid, the score must be reliable. Score mesti boleh dipercayai, reliable, dan juga sah, validity, kesahan. Dan yang ni group hujung-hujung course nanti kita akan go deeper with reliability saja dengan validity. Dan dia ada kaitan sikit lah dengan model yang kita kata tadi, through score ataupun classical test theory tadi. Okay, but don't worry, I'll make it simpler for you to understand. Okay, ini measurement error, a little bit sedikit okay, what do you call it, contoh measurement error. Okay, katalah kita kata tadilah macam tadi kita kata kita buat test dia, skor matematik dia 50. Okay, dan memang kita tahu pun okay, budak ni memang average, berapa kali ambil test pun memang skor dia 50 ataupun 49 semua tu. Jadi kita kata okay, true measure of location dia pun 50 lah lebih kurang. Jadi kalau 50 tolak 50, okay, 50 here is actually XP dah, kan, skor untuk skor sebenar. Dan TP ni true score yang sebenar. Jadi kosong. Jadi measurement error dia kosong, ralat dia kosong, which is good. Sebab kita tak buat salah pun, okay, dalam pengukuran. Tapi jaranglah kita nak dapat kosong. Selalunya kita dapat +1 atau -1. Okay, dia macam sama macam IQ test tadi lah. Okay, walaupun kat tengah-tengah dia kosong, sometimes kita lebih sikit 105, sometimes kita 90, okay, dalam range tu jugalah. Okay, tapi yang ni -10. Yang ni sebenarnya kita dah underestimate dia punya score. Okay, yang ni terlebih. Hari tu mungkin dia tiru ke apa ke, terlebih pula dah. Okay, ataupun soalan tu terlebih senang. Okay, so dia overestimate dia punya kepandaian. Okay, so this is actually the measurement error. We try to make it small as possible. And the same thing. Ini, okay, yang ini just nak tunjuk kata ni lah. Okay, ini kebolehan kebolehan analitik, menganalisa, kebolehan menganalisa. Ini skala dia 0 sampai 50. 50 ni tinggi lah kebolehan menganalisa dia. Okay, so yang ni kalau kita kata dalam domain kognitif, C4 lah, analisa kan. Okay, Bukhari's actual location, dia punya true score, T Bukhari 22. Okay, tapi hari tu dia dapat X dia, masa dia ambil test tu, X dia 19. Ni B X sub B. Okay, 19. Jadi dia punya error of measurement kan tadi kata X minus T. So 19 tolak 22. Jadi error dia ialah -3. Dia dah mengunderestimate ataupun dia dah adalah kesilapan sikit, dapatlah -3. Tak banyak, which is still close, tapi kita tahulah mungkin skor dia sepatutnya dalam 19, 22 dan mungkin tambah 3 lagi lah ke depan. It could be +3 kan, 25. So that is actually range yang dia akan dapat. Dan kalau konsisten dia ambil banyak-banyak kali masih dapat dalam range tu, okay, we know that our test or the score is reliable. Sebabnya measurement error dia kecil dan sentiasa konsisten. Okay, kalau tengok balik slide JH ataupun BIHAS, I really couldn't recall dah yang mana satu. Tapi dia akan cakap
Maksud kebolehpercayaan ini ialah kestabilan ataupun consistency score. Maksudnya dia ambil hari ni 20, esok pun 21 ke 20. Kalau dapat 20 means consistent. Kalau 20 21, okey lah, beza dia 1. Measurement error dia sikit kecil. Okay, and kalau dia terlalu banyak, hari ni 20, esok 30, benda yang sama, mesti ada problem, something wrong somewhere. Okay, yang ni the same. Okay, Liana 34, tapi dia dia punya true, dia punya bila dia dapat jawab test, dia dapat 35. So kita dah estimate 1. Measurement error dia positif 1. Lebih kurang macam standard deviation error ni, tapi error ialah the one that we don't want. Okay, we try to reduce. Ni, we want measurement error to be small, sangat kecil. Kalau lagi kecil lagi bagus. Okay, sebabnya bila terlalu besar, ralat terlalu banyak, okay, maksudnya inaccurate lah kita punya estimate ataupun kita punya calculation. Okay, maksudnya yang ni, kalau error of measurement small, good. Okay, so we want to make sure bila kita create instrument kita ataupun instrument ni skala, ujian, survey and everything, kita nak make sure kita buat betul-betul pembinaan item. Sebab tu apa, grup apa Nuha, grup Atirah, Jeha dengan grup Biha, Aina, Mimi, semua tu dia cakap pasal macam mana nak membina item lah. Salah satu caranya ialah satu pembinaan JSU, satu lagi pilih item yang sesuai untuk mengukur domain yang sesuai lah. Kalau kita nak guna analisa, sesuai tak guna multiple choice. Kalau kita, ataupun kalau kita nak menjana, suruh student to create something, sesuai tak buat multiple choice? Ke tak sesuai? Kita buat karangan. Okay, so those are the things yang kita nak make sure. Sebabnya kalau kita salah guna, salah bina instrument ataupun ujian, measurement errors will be very big. Then it's not going to have a quality measurement. Okay, I'm going to skip this part sebabnya dia banyak pretend. Okay. Okay, ni pun banyak pretend. So you can, if you are interested, go or talk to me. Okay, ni pasal center of person lah. I'm gonna skip this part sebab dia banyak apa banyak apa pengiraan detail, which is good if you are interested. Kalau if you are interested, go through with the slides and make it apa slideshow, boleh tengok dia punya apa which one pops up first and everything. Okay. Sebab inilah banyak we are pretending you kan, sebab kata are you ready to pretend, sebabnya dalam statistics ni banyaknya pretend kan, ada unicorn, ada naga, macam ada kapet terbang. So because it's all and kita kata kita banyak andaian sebab kita tak tahu yang betul, so we always pretend. Okay, okay, don't worry about this. Standard error of measurement, yang ni a little bit yang kita nak tengok sikit. Okay, standard error of measurement ni kita nak apa, is important sebabnya itulah ralat. Okay, dan itu yang akan menentukan kita punya reliability tu. But for now, I'm gonna skip this part. Okay, okay, this one, reliability. An index of measurement error. Kan tadi kita kata measurement error tu ialah bila perbezaan antara yang sebenar dengan yang kita dapat hasil kita punya instrumen lah. Kemudian kita dapatlah reliability. Reliability tu maksudnya dia against measurement error. Kalau measurement error banyak, kita kata reliability kita low. Kalau measurement error kita sikit, reliability kita high. Okay, so that is actually itu je lah yang the slides kena say. Okay, yang ni again, this is what I just said. Okay, reliability means kebolehpercayaan. And we talk about reliability of scores. Lalu kata-kata reliability ujian. No, it's actually score tu yang terhasil daripada ujian tu. So remember, reliability of scores. Okay. Okay, jadi high reliability, low reliability, high. Dia terbalik lah. Okay. Sekarang kita nak masuk bab validity. Reliability is about measurement error. Kita tak mau ada ralat pengukuran yang banyak sangat dalam kita punya score, dalam kita punya pengukuran. Okay, dan bila kita kata quality yang kedua ialah validity. Okay, validity ni dulu kita tengok ujian. Ujian ni ukur tak apa yang dia nak ukur. Kalau ujian BM ni, dia memang ada, dia memang soalan BM ke? Okay, itu salah satulah ciri-ciri kesahan. Okay, tapi lama-lama kita dah cakap tentang characteristics of the interpretation dan penggunaan.
Dulu kita cakap pasal ujian, sekarang kita kata interpretasi dan kegunaan markah ujian. Markah ujian yang kita guna tu betul tak untuk sesuatu apa tujuan yang kita buat. Contohnya MUAT. MUAT kita guna untuk untuk masuk universiti, untuk tengok dia punya English level supaya dia boleh masuk universiti, dia boleh guna buku teks dekat universiti yang majoritinya bahasa Inggeris ataupun memang apa course-course kritikal yang memang dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau MUAT digunakan untuk naik pangkat, adakah itu penggunaan dan interpretasi markah MUAT tersebut dah masih lagi sah ataupun valid, kita kata. That's actually the difference. Okay. Bila characteristic of the test, okay, MUAT bahasa Inggeris. Kita tanya soalan bahasa Inggeris berdasarkan apa silibus-silibus STPM ataupun apa silibus-silibus metrik supaya mereka benda yang dan silibus-silibus tu hopefully mirror dengan silibus universiti lah. Okay, itu characteristic of the test. Tapi bila kita guna dia untuk memang betul kita nak tengok apa sama ada kita nak pilih boleh masuk ke tak dalam universiti, kita guna MUAT, okey. Tapi bila kita guna untuk naik pangkat, mungkin ada problem. Okay, so sekarang mereka tengok dua-dua. Bukan mereka lah, validity teori. Okay, kesahan, bila kita cakap pasal teori kesahan ni, kita tengok dua-dua. Penggunaan dia satu, interpretasi dia satu dan juga ciri-ciri ujian dia lah. Itu yang BIHA, JIHA, I don't know, these two groups, duduk bentang. Dia kata bila kita nak membina, itu salah satu faktor yang kita make sure kita capai. Maksudnya kita punya ada bukti yang kesahan kandungan sebab kita rujuk kepada JSU dan juga curriculum. Okay. This is 3:43. Okay. Kita take a break. 2 minutes sekejap. Okay. I know it's heavy. Tapi benda ni pun just have to touch base juga. 2 minutes. Sekejap lagi I'm going to explain this slide. Sambil-sambil tu boleh baca. Okay. So, kita ada sikit lagi. Okay, sambung ya. Okay, kesahan tadi kita kata dulu dia berdasarkan berdasarkan kandungan ujian tu. Kemudian dia tengok pula macam mana orang interpretasi dan guna markah ujian tersebut. Okay, sekarang contohlah kalau kita kata kita ambil satu test tu test matematik. Dan test matematik tu pula dia kena guna komputer dan di dalam bahasa Inggeris. Contoh. Okay, kalau itu berlaku, markah ujian matematik tersebut math, okay, math scores. Ini beberapa soalan lah yang kita tanya bila kita cakap pasal validity. Okay, ideanya ialah adakah skor yang diperoleh is the score reflective of the level of the trait intended to be measured. What is the intended trait? Trait yang kita nak measure ialah math ability. Okay, we want to measure math ability.
Okay, that's the purpose lah, tujuan kita ialah untuk ukur kepencapaian matematik. Sekarang ni kita nak tengok, kalau markah yang dia dapat, katalah seorang tu dapat markah 40 per 100. Okay, skala dia per 100. Okay, soalan-soalan yang kita tanya untuk soalan validity, kita kata soalan kesahan ataupun dalam bahasa validity argument. Okay, kita buat argue, banyak argument lah. Adakah markah ujian matematik pelajar tersebut melambangkan tahap kebolehan matematik beliau? Dapat 40. Memang itu dia punya true score, true mathematics ability. Okay, ataupun sebab dia dijalankan dalam bahasa Inggeris, adakah markah ujian matematik pelajar melambangkan tahap kebolehan matematik dan bahasa Inggeris? Sekarang ni sebab dalam bahasa Inggeris, sebab dia kena faham bahasa Inggeris itu baru dia boleh buat math. Okay, orang Jepun tak pun, orang Jepun dia dia buat bahasa Jepun, dia punya math ability dia okay. Jadi dia tak ada kena-mengena dengan bahasa Inggeris. Tapi sebab mungkin sebab dia bahasa Inggeris, dia menyebabkan markah dia dah problem. Sepatutnya 50, tapi disebabkan dia tak boleh faham certain terms dalam bahasa Inggeris, dia punya markah jadi 40. Or kita kata measurement error dia ialah negatif 10. Okay. Ataupun jika ujian dijalankan dengan menggunakan komputer. Ni guna komputer pula. Tadi guna dia bahasa. Adakah pelajar perlu menguasai kemahiran komputer untuk menjawab soalan matematik yang dikemukakan? Remember I told you about the computer test? Yang ada invigilator ramai-ramai, orang pakai baju biru and everything. Okay. So kadang-kadang bila guna komputer, they have their own software. Okay, dia tak guna Word document, dia tak guna Excel spreadsheet. They have their own platform ataupun software lah. Okay, jadi software tu sebelum tu selalunya kita diberi tutorial. Tapi kalau dia memang problem dengan komputer, so macam mana? Ada pun sila internet. Tapi sebenarnya kalau ada computer test ni, they have to go and sit at the center jugalah untuk monitoring. Tapi kalau memang sekarang ni dengan PKP, COVID and everything ni, ada juga lecturer yang buat final exam lagi kan. Jadi dia kena buat guna komputer. Dan tiba-tiba memang dia tak pernah buat soalan guna komputer, tiba-tiba dia kena buat dengan komputer. Rupanya hari tu dia tak boleh navigate. Okay, button. Back and forth tu dia confused. Okay. Kemudian ada jam randik pula dekat tepi tu. Duk bising. Duk tik kacau lah kadang-kadang. Ada komputer ada. That's the what we call the feature. Okay. Jadi adakah pelajar perlu menguasai kemahiran komputer dulu? Kita nak ukur matematik, tiba-tiba dia kena belajar pula komputer. Okay, ke perlu? Sebabnya sebab sekarang ni pelajar mesti ada digital skills. Contoh, kalau dia nak tengok matematik dan komputer bersama, especially elemen merentas kurikulum, remember this cikgu, elemen merentas kurikulum. Sekarang ni mungkin kita tak tengok dah matematik saja semata-mata. Kita nak tengok matematik, bahasa Inggeris dan komputer. Sebabnya elemen merentas kurikulum ada semua tu. Mungkin. Tapi kalau kan exam, hopefully kita reduce kat sini je lah. Kita fokus on matematik. Kurangkanlah bahasa Inggeris ni, kurangkanlah kemahiran komputer. Kalau perlu tanya bahasa Inggeris, mesti ada terjemahan. Selalunya, sepatutnya, kalau dia bukan ujian bahasa, kita mesti ada terjemahan. Sepatutnya. Okay, I'll tell you later. Okay. Jika markah matematik pelajar rendah kerana beliau tidak cekap menggunakan komputer, tetapi cekap mengira menggunakan pensel, kertas dan kalkulator, adakah markah matematik pelajar tersebut sah? Okay. What do you think? Dia buat guna komputer, markah dia rendah. Okey, Atifah, betul doktor, sedangkan dia pandai math. Yes. Atifah kata yes. Markahnya tidak sah. Okey, skornya dah tak sah sebab dia sepatutnya dia pandai matematik tapi dia kena belajar. Ataupun dia kena belajar bahasa Inggeris. Jadi akan affect markah dia. So ada error. Jadi error, bila dah ada error tu ada ralat. Maksudnya markah dah, skor dah tak boleh dipercayai. Jadi bila dah tak boleh dipercayai, dia ada kena mengena jugalah dengan validity. Sebab validity ni nak tunjuk make sure bahawa markah yang dia boleh peroleh tu akan membawa kepada kesimpulan yang betul tentang student tersebut. Okay. And then here, ini soalan-soalan lain lah. Contohnya yang ni, adakah markah ujian biologi digunakan untuk membuat andaian atau jangkaan kebolehan pelajar untuk memasuki pula lah. I am definitely hungry. Memasuki jurusan perubatan dan bergraduasi dengan jayanya. Okey, kadang-kadang kita kata kita guna predictive validity. Nanti akan ada term. Rasanya group Haikal akan bentang ni. Okey.
predictive validity, ramalan. Dia guna, okay, sebab skop biologi dia A, dia mesti boleh jadi, bila dia ambil medik, mesti dia pass. Dia jadi doktor yang bagus. Sebab SPM dia biologi dia A. Ada orang akan guna benda tu. So sejauh mana ketepatannya? Ada setengah dia guna SPM, ingat tak? Masa yang apa, ada kes. And I don't want, apa? Betul lah, maksudnya diguna pelajar yang dapat 70A. Kalau apa, kalau rajin tengok Arkib and everything, godek-godek tengok pelajar dapat 70A, masuk A level straight. Tapi bila sampai betul-betul kat sana, kat Australia kot tak salah, terkandas. Okay, so that's wrong. There's something wrong lah with that kind of prediction lah. Oh, yang straight A mesti definitely jadi doktor yang bagus. Okay, those are the interpretasi lah yang kita buat bila kita guna markah sesuatu ujian ataupun result sesuatu survey ataupun analisis lah, IQ test ke apa ke, untuk buat ramalan tentang tu, tentang apa kebolehan seseorang. Boleh ada juga, selalunya adalah kaitan, tetapi sebanyak mana kita nak pilih. Nah, sebanyak mana yang kita nak percayalah interpretasi tersebut ataupun ramalan tersebut. Okay, it sounds like nujum 14 lah, but it happens. Means kita guna, kita agak okay, dia ni bagus ni, budak ni bagus ni, SPM ni bagus, boleh masuk apa medik, ataupun dia punya apa fizik dia bagus ni, boleh masuk engineering. Those are the stereotype yang masyarakat yang berasaskan bila komunitinya berasaskan peperiksaan yang buat andaian. Okay, ini isu apa kita punya apa masa tu apa Datuk Seri Rais Yatim kan, ada isu dulu tahun apa ni, tahun 2017. Okay, isu lulus bahasa Melayu. Doktor Inggeris dulu pun pandai cakap Melayu, Rais kata. Okay, dan ini ialah doktor kerajaan, ini orang yang Hilmi ni, who is Hilmi? I couldn't remember. I think one of the apa pengarah ke apa. Okay, so dia kata doktor kerajaan masih perlu lulus bahasa Melayu. Okay, ini isu dia. These are the questions. Ini ialah validity argument. Yang kita katalah nak tengok interpretasi kan, kita nak interpret lah. Lulus bahasa Melayu. Bagaimanakah markah SPM bahasa Malaysia melambangkan kebolehan para doktor untuk menggunakan bahasa Malaysia dengan lancar ketika membincangkan terma-terma perubatan dengan pesakit yang cenderung berbahasa Malaysia. Okay, maksudnya dia kata kalau dah doktor kerajaan dah nak deal dengan orang kampung majoriti ataupun orang-orang yang memang apa memang orang Malaysia, guna bahasa Malaysia lah. Kalau tiba-tiba deal dengan orang Kelantan macam mana? Ke Sabah Sarawak. Sabah Sarawak ada pula kan, Selangor dia semua kan. Even masuk pedalaman orang asli. Okay, so those are the things. Bolehkah mereka dengan lancar membincangkan terma-terma perubatan? Paracetamol, Panadol, okay. Pneumonia, radang paru-paru, okay. All those kind of terma, okay. Apakah topik-topik penting dalam peperiksaan SPM? Ujian lisan, komponen sastra, tata bahasa, okay, dalam peperiksaan SPM tersebut yang menjadi kayu ukur kebolehan doktor-doktor menggunakan bahasa Malaysia ketika bertemu pesakit. Sebab bahasa Malaysia ada komponen sastra, ada ujian lisan, mungkin ujian lisan, tapi bukan komponen sastra lah. Definitely. We're not going to use hyperbola lah nak explain. Okay, dengan patient. Okay, dah lah dia tengah stres, dengan hyperbola lagi lah. Kiok tu Okay. Perlukah doktor kerajaan lulus peperiksaan bahasa Malaysia untuk bertutur dalam bahasa Malaysia atau dalam dialek bahasa Malaysia? Okay. Dalam bahasa Malaysia tak ada bahasa Kelantan, tak ada bahasa Kedah, tak ada bahasa Perlis. Okay. So all those kind of question. Adakah syarat lulus bahasa Malaysia satu kelonggaran, syarat atau penguatkuasaan syarat baru? Mungkin sebelum ni doktor tidak perlu pun lulus bahasa Malaysia. Okay, mengapakah isu ini timbul? Yang last kali tu ialah unsur lebih kepada macam pemikiran lah, civic engagement. Okay, fikirlah dari segi political, sosio-politik masyarakat macam mana. Okay, kenapa sekarang ni timbul isu? Dulu mungkin dulu mungkin perlu dapat A. Sekarang lulus saja. Dia nak kelonggaran. Okay,
bukan dia dah perketatkan sebenarnya. Okay, tapi sebab ada doktor especially kan selalunya, okay, yang join doktor ni Chinese, Indian, okay, and most of them tak berapa nak fasih bahasa Melayu. Itulah isunya. Sebab tu Raisya Yatim kata, doktor English dulu. Alamak. Doktor English dulu pun pandai bahasa Melayu. Okay. Masa dia tengah menjajah tanah Malaya. Okay, so all this kind of questions you think as a teacher, as a user, you're going to be a user, test user. Nanti kita kata pula, saya ni pengguna ujian. Macam pelik bukan? Dulu pengguna produk, pengguna sesuatu produknya, ni pengguna ujian. Pengguna markah ujian, yalah. Kita guna markah ni untuk buat keputusan, untuk tentukan masa depan manusia. Okay, and you are actually going to be accountable for this. You'll be responsible. Dan Kin adalah cerita pasal Indonesia pula. Pasal validation sikit more. Okay, because ni berapa validity lah kita kata, one of them, and lagi satu message. Okay, Kin ni dia kata, okay, kita nak tengok bila kita nak tengok sesuatu trade ataupun domain dalam pendidikan yang kita nak tengok betul-betul the most interested in, kita tak tengok sama guna ujian saja, guna sesuatu situasi dalam bentuk ujian. Okey, sebab yalah kalau kita guna dari segi secara rasmi kita guna ujian lebih mudah. Okey, tapi kadang-kadang kita kena tengok kebolehan mereka lah pelbagai. Okey, a person's level of literacy in language, kan, macam mana kita nak tentukan dia punya kefasihan ataupun tahap literasi dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, okey, bergantung kepada kebolehan seseorang untuk berfungsi dalam beberapa tugasan, okey, dalam beberapa konteks yang berbeza. Okey, contohnya baca magazine dalam bahasa Inggeris lain dengan baca textbook medik dalam bahasa Inggeris ataupun baca manual dalam bahasa Inggeris, macam mana nak pasang komputer hard drive. Okay, so we use different performance that can occur in different kind of situation. Jadi based on his idea ni dah keluarlah peperiksaan pentadsiran bilik darjah, okay, school maksudnya alternative assessment kita buat. Sekarang ni banyak lebih kepada task rather than jawab ujian. Okay, jawab soalan ujian. Okay, soalan ujian tu satu. Okay, pentadsiran pusat. Lepas tu ada pula PBD. PBD tu pula banyak hands on, kan. Buat kerja kursus, buat portfolio, main peranan, berdrama, berdebat. Okay, so those kind of things. Sebabnya dia dah terlalu banyak. Sebab mungkin kita boleh tap sikit guna ujian, yang lain kita guna alternative assessment, pentaksiran alternatif yang lain. Okay, so itu ya isu validity, dia sangat basic tapi menyebabkan perubahan lah dalam sistem pentaksiran. Okay, ujian still penting. Sebab kalau kita kena buat ujian, pelaksanaan ujian tu penting. Okay, so we will address more of this concept. Okay, kat sini dia banyak procedure lah, kita kata evaluating validity. Macam mana kita nak nilai kesahan sesuatu benda. Maksudnya kita buat proses kesahan, which is validation. And then macam mana kita nak make sure bila kita nak buat validation, kita kena ada bukti, evidence. Okay, salah satu bukti yang JH, I think JH or BH, I couldn't remember. Validity evidence ialah buat GSU. Itu satu kalau ujian lah. Kalau ujian, buat GSU. Okay, kalau benda lain, buat benda lain lah. Tapi kalau ujian, salah satu penting sekali, tengok kurikulum. Okay, tengok di SKP dulu. Apa subjek, apa construct ataupun topik-topik yang diajar, yang perlu di cover, perlu diajarlah oleh guru. Okay, so yang tadi tu ialah properties of scores. Okay, reliability, sebab kita tengok tadi property manusia yang ralat tadi kan, true dengan observe. Yang ni bila kita tengok sama ada reliability dengan validity, the quality, tu kita kata property of scores. Ciri-ciri score, markah. Dan dia bukan instrumen. Kita bukan cakap pasal ujian, kita cakap pasal skor ujian yang dia dapat tu. Okay.
Sebabnya science test yang digunakan dalam bahasa Inggeris mungkin reliable dengan valid skornya kalau kita guna di Amerika, tapi not in China or Japan or Korean even. Okay, so when we speak of reliability and validity, we talk about scores being reliable or valid, not the instrument and not the test. Okay, tapi selalulah kita kata okay, kesahan ujian. Okay, test ni reliable. Okay. No, we talk about the score sebab kita guna markah. Okay, ini recap sikit. Based on yang banyak-banyak kita dah buat. First kita buat statistical concept. Kita tengok mean, spread, standard deviation, shape of distribution, normal ke, skewed ke, okay, bimodal ke. Kemudian kita tengok z-scores bila kita nak compare markah antara distribution yang berbeza. And then kita tengok t-scores bila kita nak convert the scores to meaningful, 0 to 100. Okay, dan kita tengok juga correlation bagaimana skor antara satu ujian boleh ada dikaitkan ataupun ada hubungan dengan skor lagi satu. Dan kita kata Pearson lah, kita guna Pearson correlation sebab Pearson correlation ni bapa segala correlation. Yang lain-lain tu ialah special case of Pearson correlation. And then we talk about target trait continuum. Kita kata they cannot be observed directly. So kita panggil dia latent lah. Sebab tu ialah mental measurement. Okay. And then continuum ni daripada rendah ke tinggi. And then scaling, bila kita dah bagi number dekat continuum tersebut. Macam pembaris. Remember pembaris, dia ada kat kepala kita dan dia nak measure trait yang kita nak measure lah. Math, creativity, kestabilan emosi dan sebagainya. And then ada, bila kita guna skala untuk buat measurement, kita guna beberapa jenis. Ada bergantung kepada ciri-ciri skala tersebut. Skala nominal tak ada nilai kuantitatif. Ordinal bila kita nak ukur buat rank. Interval kita guna banyak dalam mental measurement sebab dia ada equal distance. 1 dengan 2 bezanya sama dengan 2 dengan 3. Okey, taklah. Maksudnya kita boleh ukur. Tapi dia tak ada true zero. True zero ada ratio saja. Okay, kemudian kita talk about person properties. Kita kata kat mana lokasi manusia ataupun lokasi kita dari segi continuum tu lah bila kita nak letak dia. Okay, so that is dia properties. Kalau dia low, okay, betul ke dia low? Okay, ada isu ke tak? Ada ralat ke tak? Dan kita tengok juga quality of measures. Kualiti ukuran-ukuran yang kita nak tengok. Kita nak tengok sama ada skor tu reliable ataupun skor dan penggunaan skor tersebut ialah valid. Jadi itu melibatkan kualiti pengukuran kita. Okay. Measurement errors determine the reliability of scores. Maksudnya kalau skor kita tu keboleh percayaan dia rendah, maksudnya measurement error ataupun ralat pengukuran banyak. Kalau keboleh percayaan dia tinggi, ralat pengukuran dia sedikit. Sebab kita nak kurangkan ralat. Sebabnya kalau kita measure seseorang tu pada lokasi 50, kita memang nak make sure dia punya true score pun 50. Okay. Dan hopefully sama dengan XP. Maksudnya bila T sama dengan XP, ralat zero lah. Tiada ralat lah. Okay. Yang ni person specific distribution ni tadi kita kata nak tunjuk kata observe score dengan true score dan kita skip bab tu. Sebenarnya kalau kita jawab berjuta-juta kali, kita akan dapat true score. Tapi kita sebenarnya tak tahu pun true score kita. So we rely on score yang kita dapat masa ujian tu lah. Sebab tu masa ujian, guru yang perlu bina ujian, perlu betul-betul consider many aspects. Kalau pelajar tu pun masalah, make sure our instrument is good enough. Dia punya masalah, tapi kita dah buat tanggungjawab kita untuk buat instrumen yang berkualiti. Yang kurangkan ralat dan juga bila kita guna skornya tu, dia boleh support kesahan. Okay, dan tidak disalah pakai untuk tujuan-tujuan lain. Okay, kalau nak guna untuk tujuan lain, buat balik ujian, buat semula ujian. Bina balik, tengok balik apa tujuan dia. Kita buat ujian tersebut. Okay, now it's 4:06. I know I'm going to take sikit lagi sebab nak cerita pasal TOS. Discuss all this. Okay, this is our kita punya my WhatsApp. Mana dia? Come on.
Okay, there you go. Okay, so next week sepatutnya, bukan next week, Rabu. Rabu, here, we are here, okay? And I'm still kena lecture ni. Kita baru habis dekat apa? Dekat sini lah. Kat sini, okay? Process of transcription, Noha, Jiha, Atira dah bincang. Yang Noha bincang macam mana nak buat, nak tengok apa? Nak tengok soalan mana tu C berapa tu. Okay, that is for your table of specification. Okay, kemudian Aina, Mimi, Biha cerita, okay, sekarang kita dah ada JSU. Kita dah tahu berapa banyak item kita nak guna. Okay, so sekarang cara nak bina. Okay, that is actually, then I have to do this. Yang apa, second slides yang I talk about all about items tu. Okay, tapi tak sempat. Hari ni sepatutnya cerita pasal dichotomous. Dan don't worry, yang ni, principle of test ni, semua ni ada dalam satu slide yang besar tu. Okay, but what I want you to know is actually next week is Anda dengan Wani akan buat pasal principle of test administration. Sekarang ni dah plan buat JSU, bina item. Sekarang ni nak takbir lah. Takbir tu maksudnya kita nak bagi ujian. Sama ada selalu kalau kita buat dalam dewan lah kan. Okay, sekarang ni tak ada dewan dah, semua buat online ataupun batalkan final exam. Kemudian kita akan rehat pula dah. Kemudian sepatutnya 6 hari bulan kena hantar TOS, assignment TOS. Yang ni ada tak? Ada dah tengok ke tak soalan dia? Dah buat ke tak? Sebab Nuha ada mention pasal TOS sebab kita akan buat untuk jadual spesifikasi ujian. Dan tugasan kita agak unik. Selalunya kita buat dulu TOS baru kita buat item. Tapi tugasan kita TOS ada, saya minta cari soalan yang dah establish lah. Soalan final ke, soalan SPM ke, trial ke, ataupun soalan ujian bulanan pun boleh. Okay, dan buat TOS berdasarkan ujian yang dah siap tu. Tapi saya tak spesifikkan subjek apa sebabnya kita pun banyak minor, ada minor sejarah, ada minor BM, ada minor bahasa Inggeris. Mungkin anda akan buat berdasarkan option anda lah. Okay, which is lebih selamat. Okay, jadi itu 6 Mei. 6 Mei basically hari Khamis. Sempat tak nak buat? We can discuss this on WhatsApp. Kita just nak bagi tahu sikit dia punya tu sebab lepas tu kita raya. Bukan raya lah, midterm break dengan raya break. Sampai 16 bulan kita tak jumpa sampai 19. So hopefully during this time, actually we are doing TOS. I just want to ask, kalau ada masalah, mungkin we as a group, kita can find one time, hopefully bukan dalam masa terdekat lah. Kalau anda nak negotiate the submission time, let me know. Okay, sebab kita pun when go through slowly, okay, kita boleh just as a group bagi tahu when is actually the possible. Tapi jangan lepas raya. Boleh hantar lambat tapi boleh discuss as a group first. Okay, you can suggest, siapa nak suggest bila nak hantar, dan mungkin boleh suggest juga bila kita nak jumpa untuk make up kelas kita one day. Saya tak mau, I try not to kacau midterm, tapi nampak kaya kena kacau juga sikit. You let me know. Kalau okay. Kalau tak, kalau semua tak setuju, I'm okay, tak kacau. Mungkin lepas tu then I can do some buat WhatsApp je lah, explanation through WhatsApp. Let me know. Okay, yang tu lah satunya. Baca dulu requirement assignment 2 ni. Assignment 2 ni kat bawah, table of specification ni. Ini individu. Okay. Jadi sini ialah rubriknya. Apa kriteria yang nak dilihat. Okay. Dan ini arahan jika nak jumpa untuk bincang dan untuk lecture sikit bab JSU yang tak sempat lecture. Kalau sepatutnya Nuha and the gang did great job lah tentang JSU, dan juga group Aina, Mimi dengan Biha pun dah cerita detail. Cuma if you want more information, you can tell me. First, submission sepatutnya 6 Mei. Kalau semua okay, no problem, boleh proceed with 6 Mei, submit 6 Mei. Okay. UM online. Tapi kalau kata nak delay, when is the delay? And kalau nak jumpa, when during that. But please dengan hati yang terbuka. This is not paksaan. Okay, I don't want later again ada kata I ask you to do class on midterm. Okay, if you think you need one. Sekarang dapat 11. Okay, I'm gonna stop here. Siapa yang nak scan, boleh scan balik. Siapa message? What's chat?
Soalan exam tu ada limit tahun tak? Janganlah lama sangat ya ni yang di SKP, KSSM. Okay, tak ada limit as long as dia KSSM ataupun kalau soalan exam nama apa universiti, sebab universiti pun boleh. Kalau tak mau soalan exam ni, soalan exam universiti cuma kena ada silibus universiti tersebut. Okay, soalan exam tu tak ada limit tapi jangan terlalu lama sebab make sure ada silibus sekali sebab kena hantar silibus. Because soalan exam SPM boleh Nadia. Okay, Arni jawab tak soalan? Untuk soalan exam, tak ada limit tahun. Okay, thank you dear. Betul. What else? Okay, Ah, siapa? Sekejap. Oh, saya Anak. Fizan. Kejap Fizan. tak keluar. Fizan, okay Fizan, okay. Saya nak tanya, Cakap Fizan. Okay. yang jadual tu wajib Ha? guna Excel ke ataupun boleh guna Word? Oh, okay. Boleh guna Word. Boleh guna Word. Okay. Oh, Sekejap lagi saya akan share template. Contoh suggestion tak wajib guna. Template TOS lah yang okey. guna kat universiti. Okay, saya try cari yang apa? Yang sekolah. Skalanya sekolah guna Word. Buat table biasa je. Okay. Tapi Ah, universiti dia guna Excel lah sebab dia lagi detail. Jadi dia boleh guna yang mana satu. Dalam apa? Saya punya slides pun ada contoh-contoh boleh ambil. Ada yang simple tapi make sense. Ada yang detail. Macam yang PPD Perak. Salah. Okay, Fizal? baik doktor. Doktor, lepas tu Okay. saya nak tanya juga, kan Aha. dia JPU ke JSU? JPU dengan JSU Ah. sama je kan? Okay, yes, sama je. Okay, itu nama lah. Ada panggil jadual penentuan ujian, jadual spesifikasi ujian. Ada pula yang macam kalau setengah-setengah tu dia asing pula. Jadual penentuan item, spesifikasi item. Atau tu ujian. Maksudnya item tu pula dia kata item mana, detail apa, so item objektif ke, subjektif. Kemudian pula dia transfer pula jadi ujian. Jadi couple of version lah. Tapi idenya ialah we have planning macam arkitek, blueprint ataupun set of specification. Macam mana kita nak bina item, perancangan kita lah dan bentuk dalam bentuk jadual. So bolehlah JPU, JSU, JSI, JPI, macam-macam nama, but hopefully it's the same thing. Ada setengah orang dia beza sikit, JSI, JSU lain. Sebab JSI item tu spesifik, nak tulis macam mana and everything, JSU. Tapi untuk kelas kita sepatutnya table of specification tu boleh guna interchangeably dengan JPU, JPI, JSI. Okay, whatever you want to call. Boleh Fizan? Boleh doktor. Doktor, lepas tu saya tanya lagi yang Okay. saya macam itu Nuha terangkan tu saya macam kurang sikit. Kan Oh, dia pasal kan ada yang CC tu ke? Yang ah apa penentuan item ke? Soalan yeah, ni C1, susah ke C2 senang? Okay. Ingat tak apa nama apa ni My Educator? The app tu. Educator. Okay, My Educator Saya the ingat. app UTLC-UAM. Okay, cuba tengok apa nota kita, nota measuring. Okay, by the way, siapa yang nak keluar dulu boleh keluar ya. Ni siapa yang nak dengar boleh dengar. Okay, okay, just for you know, siapa yang terpaksa keluar boleh keluar dulu. Okay, Fizan tanya macam mana nak tentukan soalan tu semua. Okay, first kan kita kata kita selalu buat nama apa? Kita selalu buat soalan saya panggil TOS ya, table of specification. Benda yang samalah jadual spesifikasi ujian, jadual spesifikasi item. Okey, kita buat TOS dulu. Okey, kemudian baru kita buat based on perancangan tu, based on syllabus yang apa yang kita nak buat, baru kita buat soalan. Tapi kali ni untuk yang Nuha bagi tu, Nuha bagi soalan, kemudian kita buat nama apa? Kita bagi tahu okey, ni C berapa? Ni C3 ke C4 ke? Selalunya kita tengok kata kerja. Okay, tapi contoh yang Nuha bagi tu ada? Tak pun kalau saya cari satu contoh soalan Okay, UPSR pemahaman. Oh, ni soalan UPSR. Boleh ke kita guna soalan budak darjah 6? Boleh doktor, boleh. Okay. Ini saya bincang dengan Nuha juga lah, Nuha and the gang lah masa sebelum mereka nak bincang tu. Okay, ini soalan bahasa Melayu darjah 6.
Okey. Dia kata isi tempat kosong dengan jawapan paling sesuai. Okey. Kat sini dia bagi gambar. Kemudian dia tanya, emak memasukkan beberapa cecair perasa vanila ke dalam adunan kek itu. Kat sini kita tahulah mungkin dalam DSKP tu ialah penjodoh bilangan. Untuk DSKP darjah 6 lah, KSSR. Okey, sekolah rendah. Okey. Jadi, bila kita tengok sini, kalau kita, katalah kalau kita tak tengok gambar, kan? Emak memasukkan beberapa genggam pun boleh. Tumpuk pun boleh. Beberapa tumpuk tak adalah. Sorry. Silap saya. Cecair, okey. Kalau katalah tak sepatutnya tak payah bubuh gambar pun tak apa. Stimulus dia ni. Okey. Emak memasukkan beberapa titis cecair sebab cecair kan. Jadi penjodoh bilangan cecair tu dah ada. Tetapi dia letak jugalah gambar. Okey, kemudian kita kata, kita ada C berapa? C1 mengetahui. Kan, mengetahui ke mengingat? Kan, remember. So, mengingat. Mengingat tu maksud mengingat fakta. Okey, C2 understand. Kalau belum taksonomi tu. So, ialah memahamilah. Kalau kita guna My Educator, ingat tak My Educator? Yang saya suruh install dalam phone. Ingat doktor, ingat. Okey, ingat. Fizan tak berapa ingat. So, saya nak kena. Terima kasih. Siapa tu? Xiaomi suara. Sekejap. Okey. Xiaomi. Okey. Okey, saya tunjuk yang ni. Satu lagi. Yang ni pun saya ada bagi juga. Yang ni UiTM bagi. Saya bagikan yang ni, slide Excel ni. Okey, Excel ni UiTM punya. Kita punya My Educator. My Educator maksudnya kita kena masukkan dia punya kata kerja lah. Okey. Yang ni kita kata okey, C1 sampai C2. Tapi dia guna yang ni yang lama tau. Belum taksonomi lama, tengok evaluation. Okey. So kita kata yang ni pun tak ada penilaian ni. Siapa? Kita tengok My Educator juga. Sekejap. Okay, kita ada kognitif dan kenapa okay, kita katakan okay, ni belum taksonomi baru. Belum taksonomi baru ni dan kemudian kita ada My Educator. Ingat tak yang saya kata okay, install My Educator kalau guna app, kalau guna iPhone pergi App Store lah, kalau guna Android boleh pergi Google Play. Okay, My Educator ni dia bantu untuk tengok semua kognitif, efektif, psikomotor. Especially yang ni kita guna bila pensyarah nak guna untuk design course lah. Tapi kalau kita nak buat ujian, kita selalu tengok kepada kognitif saja. Kita tak tengok yang lain. Okay, dan bila kat situ My Educator ni kita masukkan dia punya kata kerja. Kalau kita kata okay, kata kerja dia kita kata apply. Okay, kita kata kerja dia apa kat sini? Demonstrate. Kita kata mendemonstrasi. Dia keluarlah C3, A3 ni. Tapi kita nak tengok C3 lah. Dan kalau C3 ialah apply. Kalau kognitif. Okay. Apply tu maksudnya, dia kata solve a problem. Bila seseorang tu apply, dia kita menyelesaikan masalah. Kita guna sesuatu perkara ataupun konsep yang kita dah belajar. Okey, contoh dia kata okey, dia tak bagi contoh. Okey, tak bagi contoh so tak apa. Maksudnya bila kita kata benda tu C3, maksudnya pelajar tu dia selesaikan suatu masalah menggunakan konsep yang telah dipelajari. Selalunya matematik lah. Okey, tambah tolak bahagi darat selalunya apply. Kalau dia boleh dia boleh apply lah konsep yang dia dah belajar tu. Tapi kalau macam kes kita ni C2. Sorry, C2. I did not say C2 lah. Kalau yang ni kan? Okay. Ini kata apa? Kata bahasa dia apa? Penjodoh bilangan. Titis cecair. Okay. Bila nak jawab soalan ni, kita pun sebagai guru yang belum berkhidmat lah masuk in service. So kita pun agak-agak lah okay. Bila emak memasukkan soalan ni, student kena aplikasi ke tak? Student kena selesaikan masalah tak? Ke kena student faham? Kalau cecair, penjodoh bilangan dia apa? Lebih kepada memahami ke, mengingat ke, mengaplikasi. Definitely bukan menganalisis lah. Menganalisis tu bila kita dah buat ada pro and cons kan. Itu dah C4. C5 menilai. Bila diberi pendapat, okay, apakah
apa 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 um, pengajaran berdasarkan petikan berikut. Itu penilaian. Okey, kalau yang macam ni, Nuha mula-mula kita kata bukan aplikasi lah sebab satu dia bagi gambar. Mungkin boleh aplikasi mula-mula sebab dia dah fikir cecair bukannya berbentuk pepejal yang kita boleh genggam, kita boleh cubit. Okey, jadi kalau dia tak letak gambar, mungkin dia dah jadi C3 aplikasi. Tapi sebab dia letak gambar juga, mungkin dia kena faham je. Dia memahami. So kita kata ini C2. Jadi Nuha, saya yang bukan option cikgu, cikgu bahasa Melayu, kami sepakat kata itu C2. Okey. Jadi bila kita buat JSU, okey, soalan 1 untuk kata penjodoh bilangan kita dia C2. Kita tiklah C2 satu soalan. Okey. Yang ni apa ni, mungkin kata kerja dikemas kini dipindah milik ke, betul lah, kata kerja. Okey, so berdasarkan dokumen. Okey, jadi yang ni apa, memahami ke ataupun mengaplikasi. Okey, boleh ke Fizan? Tapi kalau lebih mudah, Maksudnya yang okey. C tu mewakili kepada ni lah kan, taksonomi Bloom tu kan. C tu kognitif. C tu ialah kognitif. Kan kita kata ada taksonomi banyak kan? C tu Okey. kognitif 1, kognitif 2. Baik. Saya dah faham. Okey, kalau Yang ni kalau Fizan nak try lah kan. Fizan guna perkataan remember, type dekat My Educator. Nanti dia keluar lah, remember tu sepatutnya kena buat apa. Macam tadilah, macam ni lah. Dia kata tadi C3 mesti kena selesaikan masalah. Kalau tak selesai masalah, bukan aplikasi. Okey. Kalau analisa macam mana pula? Saya tak ada sebab saya punya slide ni saya copy paste My Educator punya snapshot. Lepas tu saya masuk dalam slide. Tapi nak remind Fizan lah tentang penggunaan My Educator. Okay, yang ni kita guna untuk sebab yang ni ada A3, P5 ni semua bila dia dah suruh buat ni lah, suruh buat mungkin buat buat drama kan. Tapi bila kita nak buat exam, kita tengok C saja. Okay, A3 ni kita tak susah lah nak tengok perasaan dia kan. A tu kan emosi, P tu psikomotor. Bila dia kena buat, dia kena masak ke, kelas culinary boleh lah dia nak kena tunjuk. Dalam exam susah lah nak suruh dia masak kan. Mungkin dia boleh bila dia boleh cerita balik proses tu, mungkin itu ialah dia faham lah. Bila dia faham tu dia tak boleh tunjuk je, cuma dia boleh cerita dalam bentuk penulisan. Tapi dia belum tentu boleh buat. Okay, so dalam exam kita hanya tengok C3 pula, kognitif. Boleh ke Fizan? baik, faham betul. Maksudnya kalau ikutkan ketiga-tiga ni kita tengok juga, tetapi untuk assignment ni kita hanya tengok kepada kognitif dominan ni lah. Domain. Okey. Domain, psychomotor domain, affective domain. Sebabnya untuk exam kita hanya tengok kognitif. Susah kita nak measure ataupun ukur efektif psikomotor. Kan? Sebab dia bentuk bertulis lah, interaksi dengan kertas saja. Dan dengan soalan-soalan yang dibina. Doktor. Okey, siapa? Aina. Doktor saya tanya, dalam kita punya assignment ni kita kena ambil standardized test kan? Contohnya kalau saya ambil SPM, tak apa ambil trial percubaan negeri, yang SPM punya di include form 4 dan form 5. Maknanya di SKP yang kita ambil tu kita ambil form 4 dan form 5 jugalah kan? Maknanya dalam table tu jadi panjang laju yang belah kiri ni. Okey, bagus soalan Aina. Kalau tengok di SKP form tingkatan 5, boleh kita ambil di SKP. Kalau tingkat SPM, kita ambil di SKP tingkatan 5 lah. Selalunya dia akan cover dah tingkatan 4 dengan 5. Dan bila tengok contoh lah di SKP, contoh yang saya ada ni, contoh dia akan overlap. Kandungan 5 dengan 4 sama. Sekejap. Mana tadi nota saya? Okey. Ini nota saya tentang ni kan. Saya nak tengok tentang SKP.
Alamak ni KSSR pula. Okey tak apa. Kata macam tadi Aina kata SPM saya ambil UPSR ya. So basically Aina tak perlu tengok untuk 4, 5, 6. Kamu tengok tahun 6 saja. Okey. Sebabnya kalau Aina dapat 4, 5, 6 nanti Aina compare. Okey. Tujuannya suruh nak berjinak-jinak dengan DSKP jugalah. Okey. Okey. So kalau tengok sistem bahasa, tata bahasa dia morfologi. Dalam tu ada apa? Okay, struktur kata. Okay, ada kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, kata nama, kata adjektif. Kata tadi kita panggil apa? Penjodoh bilangan kan? Sepatutnya dia akan ada dia punya tu ada, tapi dia punya kandungan dia ialah kita tengok dekat sini. Jadi itu bukan penjodoh bilangan lah. Yang tadi tu secubit tu. Sepatutnya dia akan jadi macam ni. Dia saya nak cari dia tak jumpa pula dah. Kita akan tengok yang okay, jawab balik soalan Aina first. Kita akan tengok balik yang paling tinggi. Yang maksudnya tingkatan 5 lah. Aina ya. Okey, doktor. Okey. Doktor nak tanya lagi. Okey, boleh. Kalau macam untuk assignment ni, kita ambil untuk paper 1 ke paper 2 ke yang objektif ke subjektif ke macam mana? Okey, yang tu saya harap akan tengok dua-dua lah. Subjektif dengan objektif. Sebab kita akan buat. Sebab ada orang akan buat banyak, ada orang akan buat sikit. Jadi kalau buat essay lagi, kalau buat essay memang senang lah, dia punya TOS, dia punya GSU. Jadi saya nak minta buat dua-dua. Pemahaman dengan kertas 1 dengan kertas 2. Kalau ambil SPM. Kalau ambil kertas final exam yang kata ambil TITAS. TITAS mungkin dia akan jadi objektif sajalah. Okey. So kalau ambil SPM, saya harap ambil dua-dua lah. Tapi kan doktor, kalau macam SPM, tak silap saya, BM dia paper 1, paper 2, dua-dua dia tak ada objektif. SPM BM. okey, sekejap. Macam paper 1 tu dia karangan dah. Sekejap, SPM saya rasa Yelah doktor. SPM. Betul ke? SPM tak ada soalan objektif dah? Tak ada tak ada praktikan yang baru. Tak ada. Okey, kalau tak ada dia macam soalan yang tengok kesalahan bahasa ke macam tu je. Tapi bukan ada pilihan jawapan. Tak ada doktor. Okey, tak apa sekejap. Nanti saya cari contoh sekejap. Saya rasa saya ada contoh. Tapi saya banyak suruh budak buat untuk ni lah. Soalan UPSR sebab masa tu mereka buka option bahasa Melayu. Sekejap, siapa ni? PT3 ada dua-dua. PT3 Arni kata ada dua-dua. Okey, saya tak mau limit. Kalau nak ambil SPM, kena tengok soalan SPM. Maksudnya untuk kalau masa praktikal nanti ada kemungkinan kena ajar tingkatan 4. Jadi bagus juga tengok soalan SPM untuk biasakan. Kalau dapat 1 dengan 2, selamat juga sebab memang akan confirm akan kena mengajar 1, 2 dengan 4. Okey, kalau boleh based on yang option sendiri dan based on yang agak-agak akan kena lah, yang selesa.
Kalau SPM memang dia tak ada objektif, tak perlu buat objektif. Cuma kena yang tu lebih kepada aras tinggi lah. Kita pun tahulah soalan macam tu. Cuma mesti tepatlah pemilihan dia punya mapping. Okay. Kalau Arni cakap tadi ambil PT3 ada dua-dua. Tapi yang saya cuba hari tu mungkin sains. Silap saya tengok sains. Okay, tak apa. Kalau BM, soalan BM sebab tu tengok option. Kalau cikgu option sejarah masih ada kan? Option sejarah masih ada kan? Soalan objektif kata satu kata dua. Paper one. Ada doktor. Paper one. Paper one ada. Kalau tu sebab tu kena tengok subjek apa dulu. Kalau subjek BM tak ada, tak payah buat. Tapi based on kalau SPM, tengok di SKP tingkatan 5. Kalau PT3, di SKP tingkatan 3. Doktor, Okay. Ya. nak tanya satu lagi. Ni saja je nak tanya. Contohnya kan saya duk tengok dalam internet macam GSU bagi sains yang laju bahagian atas tu dia tak tulis taksonomi belum. Dia guna kemahiran saintifik. Contohnya macam pemerhatian, mengelas, menggunakan nombor semua tu boleh ke? Ke dia kena guna C macam guna taksonomi belum juga? Okey, sebabnya kalau sebab satu itu sains. Sains memang dia punya SKP lain. Tapi tak salah saya tak ingat saya pernah dapat yang PPD punya. Adalah dia macam aras tinggi. Jadi kita tak panggil dia ikut. Tapi ini yang Aina tengok ni, Aina tengok yang lembaga peperiksaan ke yang sekolah? Kadang-kadang dari sekolah dia ikut buat kemahiran dalam di SKP tu kan dia akan ada lah kemahiran apa yang nak buat, kemahiran mengelas dan sebagainya. Tapi tujuan kita ialah kita dapat identify the taxonomy lah. GSU dengan taxonomy. Boleh Okey. Aina? Okey, boleh. Tapi kalau Aina nak compare boleh juga. Sebab saya tak ada bagi satu kita panggil format, clear cut format table specification sebab different people, different style, different school, different style. Kadang-kadang negeri lain pun kan, Perak lain, Kedah lain punya GSU. So itu ialah plan kita je nak buat apa. Tapi hopefully dalam tu ada yang kalau dia tak kata kognitif semua mesti akan tanya kemahiran aras tinggi, rendah, sederhana. Okay, jadi kita tahulah aras rendah C1, C2. Aras sederhana C3, C4. Aras tinggi C5, C6. Okay, kalau untuk objektif dia tak akan ada C6. Sebab dia menciptakan, create, dia tak bolehlah soalan objektif nak suruh mencipta. Okay, tapi that's a good point Aina. Thank you so much. Jadi doktor, JSU dengan GPU ni memang tak ada satu format lah. Dia boleh berbeza-beza cara sekolah tu buat. Okay. Sekarang kita boleh. So okay, masa tunjuk kat Fizan kalau ni Fizan tengok saya punya nota untuk all about items. Yang tu saya cakap dulu pasal jenis-jenis item, kemudian saya kata okay, ini table specification pasal algebra, trigonometry. Ini pasal matematik. Yang ni tengok dia buat. Knowledge, application, problem solving. Macam tadi yang Aina kata tadi. So problem solving ni basically aplikasi kan. So basically knowledge dengan aplikasi ni cuma aplikasi ni aplikasi rendah. Problem solving ni memang dia bagi soalan berbentuk ayat. Okay. Jadi dia kata okay, ini ada 2, ada 3, 5, 3. Kemudian total 10. Very simple punya GSU. Okay. Yang ni pun sama. Yang ni dia lupa swap. Ini untuk sains. Okay. Yang ni yang PPD Perak untuk sekolah UPSR. Okay, senangnya buat UPSR lah sebab okay, ni ada kata adjektif penjodoh bilangan. Sebab tu saya memang confirm dalam di SKP ada penjodoh bilangan. Saya nak make sure kat mana nak cari dia punya kandungan tu. Okay, ini ada objektif dan dia bagi tahu jenis item. Yang ni dia bagi tahu pula jenis item apa. Ini aras item. Sebabnya sepatutnya benda ni dia dekat ada setengah GSU dia letak kat atas kan. Mana dia pointer. Okay, aras item ni. Yang ni lah rendah ni sebenarnya C1, C2. Sederhana ni C3, C4. So yang ni selalunya dia letak kat atas. Tapi kali ni yang ni dia buat macam ni. Dia bagi tahu okey kata adjektif mesti buat dalam multiple choice. Multiple choice pula aras rendah. Okey, mungkin macam tadi lah. 3
C2, memahami. Kan nak faham kata sifat, apa sesuai untuk bunga ros contoh. Okey, tengok kat sini, kata sifatan, kata keadaan. Yang ni kalau dia buat lah. Ini lain pula. Okey, ini bila dia dah start buat item, betul salah, okey, dan membina ayat, menulis dialog, semua ni dia dah mencipta. Okay, ni markah dia 2. Ini PPT Kuala Kangsar untuk UPSR. Ini bahasa Inggeris. Yang ni macam Aina kata kot tadi. Dia bagi tahu apa level of intellect. Okay, tapi gathering info ni basically ialah memahami lah. C2 atau rendah lah. Processing info, okay, mungkin C1 mungkin. Ini C3, C2. Applying C3. Okay. Sebab C2 ni bila dia boleh proses, dia memahami. Gathering, dia kumpul-kumpul, dia ingat, dia fakta. Okay. Apa informasi yang dia ada. Okay. Kemudian jenis apa? Okay. Item idiom maksud dia. Ini lebih dia kata jenis. Tapi jenis dan kandungan. Dia topik apa dan mungkin jenis apa? Mungkin isi tempat kosong. Ada stimulus. Kat sini dia bagi tahu kena ada stimulus, kena ada close text. Cuma dia tak bagi tahu kandungan detail. Ada setengah dia bagi tahu terus based on ni pertengahan tahun. Sebab ini sekolah buat. Okay, so sekolah buat dia memang ikut style dia. Ini dia nak buat reading comprehension pula. Dia kata okay, satu yang ni dia kata based on tema. Kadang-kadang dalam DSKP ada tema kan. Tema hari sukan, tema rekreasi, tema recycle. Dia buat tema. So lain style. Ini UUM punya style. Ini dulu masa kita ada final exam, ini kita punya okay. Introduction to measurement, berapa soalan? Aras tinggi, okay? Aras tinggi, aras rendah, remember, understand. Okay. Ini pula ada pula ikut paper. Kalau paper 4,000, kita punya paper 4,000 mesti banyak soalan sederhana. Okay. Lepas tu 30% soalan tinggi. So memang kena ada lah. Tapi kat sekolah dia tak ada lah macam ni. Dia kena cover semua. Doktor, Ini okey, siapa? doktor saya tanya. Contohnya Yes. kalau macam soalan BM contohnya, dia mengenal pasti kesalahan tata bahasa. Bawah dia bahagian dia mengenal pasti kesalahan tata bahasa. Bawah tu dia ada ayat-ayat tu. Maknanya setiap ayat tu lah soalan dia. Maknanya kalau ada 4 ayat, keempat-empat soalan tu adalah di bawah kognitif yang sama ke? Di bawah C yang sama ke? Okey, macam ni. Kalau yang Aina cakap lebih kurang macam ni lah dia punya style. Kan ada 4A kan? Ada 4 tempat kosong kan? Okey. Tempat kosong pertama mungkin dia tanya pasal C1. Tempat kosong kedua C2. Mungkin kita boleh tulis macam tu. Untuk BM. Macam Aina kata. Kan ada cara, ada contoh yang Aina nampak orang lain buat. Tak ada. Semua sama. Aina? Ya, Aina? doktor. Tak ada doktor. Okey. Aina tengah cakap ke tadi? Saya punya tersekat-sekat. Ya doktor, tak ada doktor. Saya tak jumpa pun contoh buat macam mana. Okey. So ini style-style yang boleh tengoklah dalam slides. Tapi yang ni dia bagi tahu pula berapa soalan. Kemudian dia bagi tahu pula jenis tugasan apa. Yang ni pula dia bagi tahu lah description dia. Apa nak buat macam mana. Ini kalau mathematical reasoning. Ini part ni yang masa saya internship dekat US dulu. Saya buat tengok soalan-soalan based on yang ni. Yang ni PISA. PISA rasanya kita pun buat. Dalam Malaysia pun join dekat PISA. Dia bagi tahu lah. Ini dia tak adalah C. Tapi lebih kurang semua benda yang dia cakap ni formulating situation. Semua-semua ni. Okay, ni C6. Formulating situations. Sebab dia dah menjana. Dia dah formulate. Okay. Sebab tu kalau guna My Educator tu dia bagi tahulah apa yang C6 tu buat. Jadi kita boleh agak lah contoh-contoh dia ataupun kita boleh mirror dengan proses yang dia nak buat. Yang ni employ mathematical. Bila kata employ ni apply C3. Interpret. Ini analisa. Interpret, applying and evaluating. Mungkin C6 ke C5 ke sebab ada evaluate. Kadang-kadang evaluate pun boleh analisa juga, boleh jadi C4. Sebab dia analisa nilai pros and cons. Okey. Itu pun salah satu contoh. Ini arkitek pula, accountant.
Dia ada pula, ini dia punya syllabus pula kan. AUD tu apa? AUD tu auditing. Nah, ni type dia berapa jam semua, kemudian dibuat dalam bagi empat table berbeza. Okey, tapi kalau kat sekolah kita buat satu je lah. Okey. Ini untuk ni pensijilan nak jadi accountant. Dia bagi tahu lah, okay. Remember application analysis. Semua benda yang kemahiran tu semuanya ada. Kita boleh map balik dengan C1, C2, C3, C4 semua tu. Okay. Okay, itu contoh-contoh yang saya ada. Pasal hari tu saya cari dah satu untuk sains. Saya dapat yang percubaan. Saya tak jumpa semua sampai sudah. Sebab bahasa Melayu SPM saya jangan tengok yang selalunya kalau student saya cari pun dia cari UPSR. Sebab mudah nak buat. Sebab especially yang belum ambil lagi lah subjek BM. Kalau sejarah senang tengok dia orang buat. Sejarah banyak menilai kalau mengingat fakta tu clear lah. Kan C1. Kalau bahasa Inggeris lain pula. Dia ada essay semua kan. Okay. Ada apa-apa lagi soalan? Ke semua dah keluar? Saya cakap seorang. Oh, 22 orang lagi. Saya ada doktor. Apa dia? Saya ada. Siapa? Fizan ya? Doktor saya nak tanya lagi. Okay, boleh. Basically, tugasan ni, dia ada, kita perlu buat JSU kan? Ya, betul. Lepas tu daripada, curriculum tu, kita masukkan kan, dalam JSU tu kan, ikut topik komponen tu kan? Yang itulah yang ambil dekat DSKP tu kan? Sepatutnya. Tadi saya kecewa kenapa kita tak jumpa penjodoh bilangan dalam DSKP UPSR. Lepas tu soalan tu akan kan dia soalan 1 hingga 40. Contohlah objektif kan ada 40 soalan. Okey. Contoh soalan 1 tu kita perlu kenal pastilah dia DSKP yang mana. Contoh dia dalam subjek tata bahasa ke dia. Contoh saya ambil subjek BM lah. Dia tata bahasa ke, dia kumpulan bahasa ke. Yang tu lah yang kita kena kenal pasti dulu kan sebelum masuk ke JSU. Ya, betul. Kena pasti tu, kemudian kena pasti di aras mana. Okay. Macam kotak untuk JSU pula, dia tak ada format lah maksudnya. Memang just janji ada kepada akademik. Kognitif, seni belum. Kriteria JSU lah. Okay. Ya. Saya nak sebab saya ada tengok contoh JSU dia macam-macam ada. Macam ni lah. Jadi saya agak confused mana satu sebenarnya JSU yang sebetulnya. Okay, macam hari tu kumpulan Nuha tunjuk benda yang lain. Tiba doktor tunjuk jadi saya agak keliru juga. Okay, bagus Bizan. Sebab apa? Jadual JSU ni dia untuk pembina item. Jadi pembina item kena faham. Tapi dia perlu masukkan kriteria untuk JSU lah. Okey, JSU kena ada syllabus atau topik atau kandungan yang relevan. Lepas tu JSU kena masukkan semua item yang nak dibina lah. Ataupun yang dah dibina lah untuk kes ujian kita ni. Okay, dia perlu tengok taksonomi pembelajaran. So tak kisahlah walaupun dia gunakan perkataan lain, dia tak kena C3, C4 semua tu. Dia kata macam tadi, problem solving. Kan? Kita tahu lah problem solving tu C3. Unless problem solving tu aras tinggi. C5 menilai. Okay, TOS masukkan keseluruhan bilangan item yang nak ditanya. Okay, lepas tu TOS includes other important elements. Important elements dia kata dalam score, it depends. Sebab tu saya kata ada important elements. So what do you think is important? Kadang-kadang dia guna jenis item, item objektif, item subjektif. Okay. Yang ni memang saya kata depends on other important elements and what do you decide is important, you can put. Yang ni yang penting ni. TOS maps all items with the taxonomy. Maksudnya C3 tu betul tak? Kalau macam item tadi tu, macam kita kata item tu C2, okey betul tak kita guna C2? Kalau lagi item tu sebenarnya C6, tapi kita guna C4. Okay, so it doesn't map lah, tak betul-betul lah. Lepas tu, at the end maksudnya bila ada evidence kata okay, overall, walaupun tak tepat sangat, we never get it right. Kadang-kadang mungkin ada orang khilaf. Dia kata, ni C4, saya C6, saya kata C5. Okay, sebab
Tujuan kita ialah kita nak cuba lah. Kita nak cuba bina, cuma kita cuma buat backward. Kita terbalik. Okay, tapi at least you can show overall faham lah kata okay ni GSU. Itu saja objektif soalan kita punya assignment ni. Baik doktor. Okay. Lagi? This is good. Macam kita dah buat kelas ganti dah. Tapi ramai dah keluar. Tapi hopefully I can share this. This time I'll try to share. Oh, Nadia ada lagi. Siapa yang terpaksa keluar tadi? I understand. Okay. Ada lagi tak soalan? Tak ada kot doktor. Okay. Yang lain semua diam tapi I think yang lain dengar based on soalan Fizan, Ardi, apa? Aina. Okay. Those are really critical questions. Good discussion. Okay, kalau tak ada apa-apa, tapi still boleh tanya WhatsApp tau. Tanya dalam group kalau boleh. Kalau ada soalan yang penting rasa, don't feel shy. I can answer. Alright. Okay? Doktor dia 6 Mei, 6 betul 6 Mei kena hantar. Kalau boleh. Sebab tu saya tanya tadi, kalau ada yang nak postpone boleh, tapi sebelum habis cuti raya lah. Maksudnya sebelum Okay. 8 bulan lah. Bukan sebelum 8 bulan, sebelum okay. Nadia kata nak cuba buat dulu. Kalau kita punya ni, Start cuti 7 bulan. 7 bulan lah. Maksudnya sebelum 16 lah. Okay. Okay. Okay, Sebab tu saya saya buat tanya nak buat kelas. Saya dah macam 2-3 hari juga tengok benda ni. Tapi itulah. Dia mengelirukan. Okay. Thank you. Apa? Izan, this is good. Kalau maksudnya bila kita tengok banyak-banyak jenis, kita dapat exposure lah different style. Dia tak ada satu clear cut yang betul. Itu style kita, style guru, style pembina item yang buat. Tapi bila bina item, kita tengok balik apa tujuan ujian ni. Okay, basically kita tengok kita punya ni lah, DSKP lah, curriculum. Kan? Lepas tu kalau kita map. Kalau tak boleh map, kenapa? Okay. Mungkin ada something yang yang elemen merentas curriculum ke? Mungkin. Okay. Saya suggest buat yang KSSR, KSSM, tapi boleh guna kalau nak cari soalan final exam lepas-lepas universiti pun boleh. Cuma kena ada syllabus tu. Baik doktor. Okay. Saya tunggu 5 saat ke 10 saat lagi. Kalau ada apa-apa pertanyaan boleh cakap. Kalau tak, saya akan end meeting untuk everyone. Setakat ni tak ada untuk saya. Saya keluar dulu doktor. Thank you, Fizan. Okay, terima kasih doktor. Nuha ke? Terima kasih, Nuhaika. Nuha tak dengar. Okay, Nuha nak okay, saya add menu. Okay. Nims ada ke? Okay. Saya nak end meeting ya. Oh, saya nak dengan Wiwi je ada. Thank you, Doktor. Thank you. Selamat berbuka puasa.